Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Kita sambung lagi 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi. Sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Beradaptasi itu bermaksud dia bersesuaian dengan persekitaran. Struktur respirasi kebanyakan organisma termasuklah manusia mempunyai 3 ciri untuk memastikan pertukaran gas yang cekap dengan persekitaran. 3 ciri tersebut adalah yang pertama ialah permukaan struktur respirasi yang lembap seperti permukaan alveolus yang lembap. Yang kedua, struktur respirasi yang nipis seperti dinding alveolus dan juga dinding kapilari darah yang sangat nipis kan, dia hanya setebal satu lapisan sel. Yang ketiga adalah luas permukaan struktur respirasi yang besar. Contohnya seperti luas permukaan bagi alveolus. Alveolus tu saiz dia kecil dan dia ada sangat banyak berjuta-juta. Itu menyebabkan luas permukaan alveolus menjadi sangat besar. Jadi 3 ciri ini beradaptasi dalam persekitaran lah. Organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dan beradaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas dalam persekitaran yang berbeza. Struktur respirasi yang beradaptasi dalam persekitaran berbeza termasuklah kulit luar yang lembap, insang dan juga trakea. Kulit luar lembap amfibia. Contoh bagi amfibia adalah katak lah. Okay, amfibia seperti katak merupakan organisma yang boleh hidup di darat dan juga di air. Katak ni waktu kecil dia hidup dalam air kan, beludu hidup dalam air dan katak dewasa hidup di darat. Struktur respirasi katak dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas semasa berada di atas darat. Selain daripada peparu, katak lazimnya menggunakan kulit luar yang lembap untuk pertukaran gas. Kulit katak nipis dan sangat telap kepada gas. Jadi katak ni dia bernafas melalui peparu tetapi dia juga mempunyai kulit yang lembap. Dan kulit itu sangat nipis. Jadi bila dia lembap dan dia nipis memudahkan pertukaran gas berlaku di kulit. Kulit luar lembap. Kulit katak juga sentiasa lembap kerana diselaputi oleh lapisan mukus ataupun lendir yang memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Di bawah lapisan kulit terdapat jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. Jadi kulit katak ni dia nipis dan juga lembap. Oksigen daripada luar akan meresap masuk melalui kulit dia dan terus pergi ke jaringan kapilari darah. Dekat bawah kulit dia ada banyak kapilari darah. Okay. Ini adalah satu lagi adaptasi untuk meningkatkan kadar resapan gas lah. Selain daripada tu, katak juga bernafas melalui lubang hidung. Udara akan masuk melalui hidung dan pergi ke peparu, sama seperti manusia. Cuma kita tak ada kulit lembap, betul tak? Tapi katak ada kulit lembap. So dia ada dua lah pilihan. Dia boleh bernafas guna lubang hidung dan selain daripada itu dia juga boleh bernafas dengan menggunakan kulit lembap. Bukan bernafas guna kulit lembap, maksudnya pertukaran gas tu berlaku di kulit lembap. Okey, ini pula adalah adaptasi bagi ikan. Okey, ikan tak bernafas guna peparu tetapi ikan bernafas menggunakan insang sebab ikan tempat dia di dalam air. Ikan ialah organisma yang hanya boleh hidup dalam air. Oleh yang demikian, struktur respirasi ikan iaitu insang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. Insang terdiri daripada 2 baris filamen yang halus dan mempunyai banyak unjuran yang nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Bilangan filamen dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Oleh sebab ikan hidup dalam air, insang dikelilingi oleh air dan hal ini memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Ini insang ikan. Insang ikan ini terdiri daripada filamen dan juga lamela. Ini lamela yang halus-halus ni. Jadi bila ikan tu berada dalam air, actually ikan memang sentiasa berada dalam air, kan di sekeliling insang tu terdapat air. So dalam air ada gas-gas respirasi yang melarut kan. Jadi gas-gas tu akan meresap melalui permukaan filamen dan juga lamela. Jadi air akan lalu di antara lamela tu dan resapan gas respirasi akan berlaku.
Okey, Rajah 2.15 menunjukkan struktur insang ikan. Ini gambar yang dibesarkanlah. Insang ikan kan ikan berada dalam air, jadi kat sini sentiasa berlaku laluan air. Okey, ini filamen dia. Apabila air melalui lamela, kita tengok gambar yang dibesarkan ni, ini adalah lamela dan arah aliran air akan lalu di antara lamela. Apabila air lalu, air akan melepaskan gas respirasi lah. Actually dalam air tu memang ada gas. Jadi gas-gas tu akan melarut di dalam lamela dan seterusnya pergi ke jaringan kapilari darah. So oksigen itu gas respirasi kan. So gas oksigen tu akan melarut masuk ke dalam jaringan kapilari darah. Manakala gas karbon dioksida daripada dalam darah tu akan melarut dan meresap keluar daripada kapilari darah. Ini adalah ikan belacak. Okay, ikan belacak dikelaskan sebagai ikan amfibia. Amfibia yang boleh hidup dua alam. Kerana organisma ini bernafas melalui insang seperti ikan dan kulit luar yang lembap seperti amfibia. Ini exception lah untuk ikan belacak saja. Trakea. Pernah jumpa kan trakea? Kita pun ada trakea. Itu saluran pernafasan kita yang ada gelang, yang bergelang tu. Okay. Sistem respirasi serangga ialah sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Udara masuk atau keluar daripada trakea melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injak yang membenarkan udara keluar dan masuk ke dalam badan. Ini contoh serangga lah belalang. Di bahagian bawah badan belalang terdapat liang-liang yang dipanggil sebagai spiracle. So oksigen akan masuk melalui spiracle. Dia masuk melalui liang ni, dia pergi ke kantung udara. Ini kantung udara dan kantung udara tu akan hantar oksigen yang masuk tadi pergi ke trakea. So oksigen tu akan bergerak dalam saluran trakea dan dihantar ke otot-otot pada badan serangga ni ataupun badan belalang ni. Okay, wujud gambar yang dibesarkan ni contoh spiracle dekat hujung ni, oksigen akan masuk dan karbon dioksida keluarlah. Macam kita juga, kita ambil oksigen, kita buang karbon dioksida, begitu juga dengan serangga. So oksigen yang masuk, dia pergi ke kantung udara. Dekat kantung udara ni, oksigen akan meresap keluar, pergi ke trakea. So di trakea dia akan berpecah kepada trakeol. Oksigen di trakea akan dihantar ke trakeol dan trakeol akan hantar oksigen tadi pergi ke otot-otot lah yang memerlukan oksigen. Kan? Sebab otot kita memang perlukan oksigen untuk menjalankan respirasi sel, untuk menghasilkan tenaga. Serangga pun perlukan tenaga macam kita juga. Trakea terbahagi kepada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai trakeol. Trakeol mempunyai dinding yang nipis dan lembap untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Bilangan trakeol yang banyak juga menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke sel. Sesetengah serangga seperti belalang mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung ini diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran dalam aktiviti cergas.